Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati Dr. Rosnah binti Ishak dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kini tiba dah pula giliran saya, Muhammad Asnawi bin Romli, bagi membentangkan analisis SWOT dasar penaziran institusi pendidikan. Tugas guru adalah profesional. Oleh itu, pendekatan penyalaan berbeza diperlukan. Menyedari tentang kepentingan peranan guru ini, satu badan pemantau diwujudkan. Jemaah Nazir Sekolah JNS ditubuhkan berdasarkan Akta Pelajaran 1956 dan hasil laporan Razak 1956. Jemaah Nazir Sekolah ini bertanggungjawab merealisasikan agenda pembangunan negara. Zaman sebelum merdeka, tugas Nazir Sekolah didapati kurang jelas. Namun, setelah digubal Akta Pelajaran 1961, tugas Nazir menjadi lebih terarah dan berfokus. Kuasa dan kedudukan Nazir Sekolah dikukuhkan lagi apabila laporan jawatan kuasa Kabinet berkenaan pelaksanaan dasar kerajaan 1979. Tujuan JNS untuk memerhati, mengawasi dan menasihati guru supaya mutu PDPC serta pengelolaannya dan pentadbiran di sekolah terpelihara dan seterusnya diperbaiki. JNS telah ditukar nama kepada Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK mulai tahun 2008 selaras dengan perubahan dalam sistem pendidikan negara. Baiklah, seterusnya adalah analisis SWOT, iaitu pecah kepada 4, iaitu kekuatan, peluang, kelemahan dan juga ancaman. Kita mulakan dahulu dengan kekuatan. Yang pertama, membantu meningkatkan pencapaian akademik sekolah, di mana pemeriksaan dan penyediaan yang bermutu akan membantu sekolah. Nazir membantu dalam pelbagai aspek seperti pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Yang kedua ialah pengantara di antara KPM dengan pihak sekolah. Nazir memberikan penerangan atau input apabila diperlukan oleh pihak sekolah. Dan sumber rujukan utama dalam mendapatkan maklumat dan meningkatkan pencapaian sekolah. Yang ketiga ialah kemahiran penyelesaian masalah. Nazir mempunyai kemahiran dalam menangani konflik yang berlaku di sekolah dan Nazir sering menjadi juru runding agar segala masalah dapat diselesaikan dari peringkat bawah lagi tanpa dibawa hingga menjadi kes polis dan kes mahkamah. Seterusnya ialah membantu meningkatkan mutu PDPC guru. Kepakaran yang ada pada Nazir mampu membuat pemindahan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki kepada pemimpinnya dan pengurusan sekolah. Guru menggunakan peluang bertanyakan soalan semasa proses pemantauan oleh Nazir. Yang seterusnya berfungsi sebagai mata dan telinga Kementerian Pendidikan Malaysia. Nazir merupakan badan pemastian standard KPM. Dan juga Nazir mengenal pasti kelemahan dan kekurangan institusi pendidikan agar dapat diatasi dengan gelar segera. Seterusnya adalah membuat laporan penilaian. Di mana Ketua Nazir hendaklah mengemukakan suatu laporan kepada Menteri tentang institusi pendidikan yang diperiksanya. Laporan ini akan terus sampai kepada Menteri Pendidikan. Dan Nazir sekolah hendaklah mengesyorkan apa-apa ulasan yang disifatkannya sebagai sesuai pada laporan tersebut. Seterusnya adalah kelemahan dasar. Yang pertama ialah persepsi buruk guru terhadap Nazir. Persepsi ini sejak lama lagi sudah ada, di mana Nazir sering kali ditakuti dan digeruni oleh pihak sekolah kerana pendekatan kurang mesra dan gemar mencari kesalahan. Nazir disifatkan sebagai sombong dan kurang sabar. Dan guru juga berpendapat pemantauan Nazir hanya untuk menganiayai mereka. Yang seterusnya adalah kaedah dan pendekatan pemeriksaan. Kaedah ini berbeza ataupun berlainan antara satu Nazir dengan Nazir yang lain, dan ini menyebabkan guru dan sekolah memberikan tanggapan negatif kepada pihak Nazir, dan pihak sekolah akan sering mempertikaikan laporan kerana bercanggah dengan keadaan yang sebenar. Seterusnya adalah kekurangan jumlah Nazir, di mana kekurangan jumlah ini menyebabkan tugas memantau menjadi lebih berat dan jumlah sekolah untuk diperiksa juga menjadi sedikit bilangannya. Seterusnya ialah rutin harian sekolah terjejas. Selain rutin harian sekolah terjejas, guru juga tertekan dan ketakutan.
cara dan pendekatan nazir sekolah masih belum mencapai tahap mesra pelanggan, malah dianggap hanya menyusahkan guru sahaja. Seterusnya ialah tempoh masa lawatan yang singkat, di mana dasar sesebuah sekolah diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 5 tahun. Dan bagi sekolah yang tidak dapat dipantau, sekiranya ada program, jangka pendek dilaksanakan oleh KPM. Dan bilangan sekolah banyak untuk dipantau, namun nazir tidak ada banyak masa. Dan tempoh masa lawatan singkat ini tidak mendatangkan hasil kerana secara luaran sahaja. Seterusnya ialah analisis peluang, di mana yang pertama ialah kepakaran pengetahuan dan kemahiran. Kepakaran pengetahuan dan kemahiran ini membolehkan nazir untuk menghadapi cabaran dalam bidang pendidikan yang sering berubah searus ataupun selari dengan perubahan semasa. Yang kedua adalah konsep mesra pelanggan, di mana prosedur pensijilan ISO 9001, di mana nazir perlu menyediakan nombor telefon dan borang kepuasan pelanggan, dan ini memudahkan pihak sekolah yang diperiksa untuk memberi cadangan, pandangan dan komen kepada pihak nazir tersebut. Yang ketiga ialah keupayaan profesionalism, di mana kemahiran komunikasi boleh digunakan untuk menyampaikan teguran dan bimbingan dengan lebih baik supaya diterima oleh pihak institusi pendidikan tersebut. Seterusnya ialah kemahiran memberi ucapan. Nazir sering diminta untuk memberikan ceramah berkenaan motivasi, pengajaran, berkesan ataupun dapatan kepada pihak lain. Justru itu, penggunaan bahasa yang sesuai mengikut situasi ceramah yang diadakan adalah diperlukan, dan ini menuntut kemahiran memberi ucapan yang sangat baik dalam diri setiap pegawai nazir tersebut. Keupayaan profesionalism. Kemahiran komunikasi juga boleh digunakan untuk menyampaikan teguran dan bimbingan dengan lebih baik supaya diterima oleh pihak institusi pendidikan, dan ini pastinya ada dalam diri setiap nazir tersebut. Ancaman. Impak kehadiran. Kehadiran nazir sekiranya tidak membawa impak, maka kehadirannya hanya memberi gangguan terhadap perjalanan sekolah dan gangguan emosi dan fizikal kepada guru. Kekosongan jawatan, di mana JNJK diberi kebenaran membuat pengambilan pegawai grade DJ41 secara dalaman kerana berlakunya kekurangan pegawai, dan ini menyebabkan kekosongan lambat untuk diisi. Kemahiran ICT. Perubahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ICT yang perlu ditangani oleh nazir menyebabkan nazir perlu menguasai kemahiran ICT bagi memudahkan perhubungan untuk mendapatkan maklumat dan melancarkan pengurusan nazir tersebut. Pengurangan peruntukan bajet keuangan KPM. Pengurangan keuangan membantukan proses pemantauan nazir ke sekolah, terutamanya ke sekolah pendalaman, kerana memerlukan kos yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah latihan nazir, di mana sistem latihan yang dijalani oleh JNJK tidak memisahkan grade dan pengalaman. Ini menyebabkan ada nazir yang terpaksa mengikuti latihan bidang yang sememangnya mereka telah kuasai. Dan latihan berterusan ini diperlukan oleh nazir bagi memastikan mereka sentiasa berpengetahuan dan berkemahiran. Kesimpulannya, proses merakyatkan nazir sebagai sahabat institusi pendidikan perlu sentiasa dirancangkan agar institusi penaziran ini dianggap sebagai sahabat kepada pihak sekolah. Dan nazir perlu sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran terbaru kerana dunia pendidikan sering kali berubah. Dan peruntukan kewangan bagi penaziran seharusnya ditambah kerana mereka perlu diberikan kuasa ataupun sumber kewangan yang mencukupi bagi menjalankan penaziran di sekolah yang terletak jauh di mana-mana pun. Itu sahaja pementakan daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada soalan, anda boleh ajukan kepada saya